Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali lagi kita dalam siri latihan bagi menghadapi pertandingan PPCom Hacker Rank. Jadi untuk latihan kali ini boleh layari ppcom.com.my dan klik pada menu latihan. Scroll ke bawah, cari PPCom 2020MY. Enter contest. Scroll lagi sehingga jumpa soalan keempat, iaitu jujukan nombor. Okey, berikut merupakan senarai jujukan nombor. 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37. Okay. Nombor kedua dalam senarai adalah bersamaan nombor pertama tambah 1. Iaitu nombor pertama adalah 1 tambah dengan 1 sama dengan 2. Nombor ketiga dalam senarai adalah sama dengan nombor kedua tambah 2. Nombor kedua tadi adalah 2 tambah dengan 2, maka jawapan dia 4. Nombor ketiga dalam senarai adalah nombor kedua tambah 2. Itu nombor kedua adalah 2 tambah dengan 2 sama dengan 4. Nombor keempat dalam senarai adalah nombor ketiga tambah 3. Itu nombor ketiga adalah 4 tambah dengan 3 sama dengan 7 dan seterusnya. Okey, diberi satu integer n. Anda dikendaki mencari nombor yang ke n dalam jujukan tersebut. Ini adalah satu pola nombor. Okey, input adalah satu integer n yang mewakili kedudukan dalam jujukan. Okey, kedudukan ni inilah nombor yang ke-5 contohnya. N tu 5. Ini N tu nombor yang keempat, N tu 4. Okey. Mana constraint dia, julat dia adalah antara 2 hingga 1 juta. Mula daripada 2. Jadi 1 ni tidak terlibatlah dalam arti cara yang akan kita bangunkan. Okey. Kemudian output dia adalah satu nombor, iaitu nombor yang ke n dalam jujukan. Okey. Jadi maksud di situ ialah ke n tu 5, maka output dia adalah 11. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Daripada maklumat yang diberi ini, kita boleh membuat satu rumusan. Okay, satu rumusan supaya boleh diguna pakai bagi setiap nilai n. Okay, bagi setiap nilai n. Rumusannya, kita tengok sini, baris yang pertama adalah nombor yang ke n. Okay, kita boleh tulis nombor ke n sama dengan nombor pertama. Maknanya nombor yang sebelumnya. Okay, nombor sebelum. Nombor sebelum. Okay, tambah dengan nilai n sebelumnya. Okay, tambah dengan n sebelum. Okay, contoh Contoh nombor kedua. Nombor kedua sama dengan nombor sebelumnya adalah 1. N sebelumnya adalah 1 lah. Sebab N sekarang adalah 2. Okay. Jadi jawapan dia adalah 2.
Okay, nombor ketiga. Nombor ketiga sama dengan nombor sebelumnya, iaitu 2 tambah N sebelumnya adalah 2. Jadi 4. Nombor keempat adalah nombor sebelumnya, iaitu 4 tambah N sebelumnya, 3. 7. Nombor kelima, nombor sebelumnya, iaitu 7 tambah N sebelumnya, 4. 11. Nombor keenam, nombor sebelumnya, iaitu 11 tambah N sebelumnya, iaitu 5. Nombor ketujuh adalah nombor sebelumnya, iaitu 16 tambah N sebelumnya, iaitu 6. Jadi 22 dan seterusnya. Okay. Jadi itu yang kita boleh katakan atau rumusan yang boleh kita buat untuk mendapatkan nombor bagi nilai M yang tertentu. Jadi mari kita mulakan penulisan kod atau cara menggunakan bahasa atau cara Python 3. Yang pertama adalah input N sama dengan integer input. Okay. Integer ya. Kemudian apa yang akan dilakukan? Okay. Kalau kita tengok tadi, ini adalah satu proses yang sentiasa berulang. Daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dia berulang-ulang. Okay. Jadi, untuk proses yang berulang, kita boleh gunakan arahan for atau while. Di sini saya ingin gunakan arahan for. Jadi for sinteks dia adalah I in range, di mana I itu adalah pembilang. Okay. For I in range, okay. Sinteks dia lagi yang pertama adalah start. Di mana kita nak mulakan I ni kita nak bermula daripada 2 lah. Sebab dalam constraint ni pun dah tulis dah 2. Okay, N tu adalah 2. Dan stop. Okay. Stop dia adalah nilai N tu sendiri. N yang diinputkan di sini. Okay. Jadi kita stop dengan N. Okay. Dan step. Okay. Step ni adalah langkah ni lah. Berapa langkah bagi setiap ulangan. Jadi di sini saya ambil 1. 1 sebab apa? Sebab step dia adalah 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi di situ adalah 1. Okay, jangan lupa masukkan tanda semikolon atau titik bertindih. Okey, jadi apa kita nak buat dalam ulangan tersebut? Kalau kita perhatikan apa yang kita tulis di sini. Okey. Nombor ke N sama dengan nombor sebelum tambah N sebelumnya. Okey. Maka di sini pun samalah. Nombor ke N sama dengan nombor sebelum tambah dengan N sebelum. Okey. Tapi ini bukan cara penulisan yang betul.
cuma nak menerangkan maksud saja. Okey, katakan kita masukkan N tu sama dengan 3. Jadi, N di sini adalah akan bermula daripada 2 dan 3. Jadi, nombor yang pertama adalah kita tahu daripada sini tadi, nombor yang pertama adalah 2. Okey, jawapan dia adalah 4. Okey, jadi nombor yang pertama sini dia akan menghasilkan jawapan dia 4 jika input dia 3. Okey, nombor sebelumnya. Okey, dia mesti ada satu nombor sebelumnya. Okay, nombor sebelumnya ni kita kena isytiharkan dulu. Okay, isytiharkan berapa? Okay, kalau kita tengok sini, nombor sebelum 3 adalah 2. Jadi kita kena isytiharkan nombor dia adalah 2. Okay, kita kena isytiharkan sebelum ulangan. Okay, nombor sama dengan 2. Bermakna untuk langkah yang pertama dah ada dah nombor sama dengan 2. Okey. Dan N sebelumnya. N sebelumnya adalah 2. Okay. Tapi oleh kerana N sebelumnya akan sentiasa berubah, sentiasa bertambah, maka kita gunakan I. Okay. I ni adalah daripada sini. Okay. Kita tengok macam mana perubahan ini berlaku. Okey, yang pertama, for I adalah 2. I yang pertama adalah 2. Jadi saya boleh buat satu table macam tu. Ini I. Dan ini adalah nombor. Okey. N tidak berubah ya. Sebab N adalah input saja. Maka N ni tidak berubah. Okay. Jadi yang berubah adalah nombor dan I. I berubah sebab dia adalah dalam gelungan. Okay. Nombor berubah sebab dia ada nombor tambah I. Jadi dia akan sentiasa tambah bagi setiap kali ulangan. Okay. Jadi I yang pertama di sini adalah 2. Okay. I in range start dia 2. Jadi di sini adalah 2. Okay. Dan nombor sama dengan nombor tambah I. Okay, nombor ini yang asalnya, nombor yang sebelumnya adalah yang kita isytiharkan di sini. Okay. Dua. Nombor yang di sini adalah apa yang kita isytiharkan di situ. Itu nombor sama dengan 2. Okay. Jadi nombor adalah nombor tambah I di sebelah dia. 2. Sama dengan 4. Okey. Kemudian, proses ini akan berulang sekali lagi. Itu I dia menjadi 3. Okay. Sebab ulangan adalah pada step 1. Okay. I itu berubah 1 per 1. Jadi dia jadi 3. Jadi nombor sekarang adalah nombor tambah I. 4 tambah 3. Okay. 4 tambah 3. Sama dengan 7. Dan dia berulang lagi. Katakanlah N tu 5. Contoh kita masukkan N sama dengan 5. Okay. Dia akan berulang lagi. Ini jadi 4. 4 adalah nombor tambah I. Nombor yang baru adalah 7 tambah 4. Sama dengan 11. Okay. Kemudian 5. Oh, tidak. Dia tidak akan pergi ke 5. Sebab
N ni adalah stop. Dia akan berhenti sebelum nilai N. Jika kita masukkan N tu 5, dia akan berhenti kepada nilai 4. Sebab itulah kita gunakan nombor yang sebelumnya itu adalah 2. Okay? Sebab kita bermula dengan nilai I dia 2. Okay? Jadi dia akan berhenti situ. Jadi di sini kita stop saja di situ, maka kita ambil nilai yang terakhir ni sebagai output. Okay. Okey. Sebab itulah kita gunakan nombor sama dengan nombor tambah I. Okey. Bila dah berhenti, dah habis tamat gelung ulangan tersebut, kita bolehlah buat output dia, iaitu print. Print apa? Print nombor. Okey. Print nombor. Jadi, okey. Okey. Kita boleh test cara ni. Run dulu. Okey. Selesai semua masalah. Okey. Perlu diingatkan kenapa bila dimasukkan 5 gelung ini berulang sehingga 4 saja. Okay. Perlu diingatkan. Iaitu nilai stop adalah berhenti sebelum. Okay. Walaupun di sini dia tulis stop, tapi dia berhenti sebelum N. Kalau kita masukkan 5, dia berhenti sebelum 5. Ulangan tu berhenti sebelum 5. Sebab itulah kita bermula daripada 2. Okay. Itu sekadar ingatan. Okay. Jika anda ada masalah, boleh run kod dan tengok balik apa masalah. Boleh baiki balik ralat jika ada. Okey. Jadi sekadar itu saja untuk latihan pada kali ini. Semoga ianya dapat memberikan anda pengetahuan bagaimana menulis atau cara yang betul. Okey. Jika anda rasa video ini bermanfaat pada anda, anda bolehlah klik like, share kepada rakan-rakan yang lain dan subscribe untuk mendapatkan latihan yang berikutnya. Sehingga jumpa lagi. Bye-bye.